أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Yang berbahagia Musyahid dan Muji Dasarnya, kita ini menolong kami, guru-guru dan staf materi. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya dan berkenannya di saat yang mulia ini, dan bulan Ramadan dan Mubarak, dan hari ini adalah hari Jumaat, kita dapat berada sekejap dalam jalsah kita untuk kita menyampaikan beberapa maklumat. Sebelum itu kita tazkir diri kita, kita peringatkan diri kita berkaitan dengan tanggungjawab dan mas'uliyah kita. Lebih-lebih lagi kita berada dalam nisab para murabbi, para pendidik yang kita mengikut mas'uliyah, kita mengikut tanggungjawab yang besar, iaitu nak bina insan, nak bangunkan insan ini, mudah-mudahan akan lahir insan-insan soleh, insan-insan yang insyaAllah mendapat merdotillah, mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan yang Mubarak ini memang kita memang terasa sesuatu lah. Kita rasa lapar, kita rasa dahaga, dan kita rasa penat, kita rasa letih, kita rasa kantuk dan sebagainya. Tapi insyaAllah apabila kita isikan jiwa kita, isikan kalbu kita dan hati kita dengan maknanya bahan-bahan dan juga makanan roh, insyaAllah jiwa kita akan merasa bahagia, jiwa kita akan merasa tenang, jiwa kita akan merasa tenteram, jiwa kita akan merasa sihat, insyaAllah. Kalau sekiranya dari segi zahir, dari segi jasmani, kita membekalkan jasmani kita dengan makanan-makanan yang lazat-lazat, waktu berbuka, waktu iftar, waktu sahur, dan juga sepanjang malam itu sebelum naik fajar, kita diharuskan untuk menjamak makanan daripada terbenamnya matahari sampai naik fajar. Itu dari segi jasmani memang kita mengambil berat untuk memberi kelegaan dan juga kesihatan jasmani dan kekuatan jasmani. Bahkan kalau kita kalau kita nak makan, kita cukup jaga-jaga, kita tidak makan benda-benda yang meragui, benda-benda yang ada yang disyaki ada racun dan seumpamanya, sebab boleh memudaratkan kepada tubuh badan, memudaratkan kepada jasmani kita. Maka apakah lagi bagi jiwa kita? Dan bagi jiwa kita ni, kita nak kena nak bina
kita nak kena isikan dengan makanan-makanan rohani yang boleh membawa insyaAllah kesegaran kepada jiwa kita, boleh membawa kesihatan jiwa kita, kesucian hati kita. Baik itu islahun nafsi, maknanya perbaikan ataupun memperbaiki jiwa ini, ataupun mentazkiyah jiwa ini, sangat dipentingkan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana dia berkait dengan qalbu. Jadi qalbu kita itu kalau sekiranya soleh, insyaAllah hidup kita soleh. Kalau qalbu kita tidak soleh ataupun tidak baik, maka kehidupan kita juga tidak baik. Ini memang kita baca selalu hadis Rasulullah SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahawa dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah ini jadi gumpalan daging. Idza salahat, apabila salih mudghah itu, salah al-jasad kullu, maka salihlah seluruh jasadnya. Dan ditafsirkan seluruh jasad itu makna seluruh hidup, seluruh kehidupan kita jadi salih. Tetapi sebaliknya sekiranya fasadat rosa, tak elok, rosa fasad, maka tidak soleh jasadnya ataupun seluruh kehidupannya. Jadi oleh kerana itulah maka bersebenar dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, inilah ruang, inilah masa yang sesuai, masa yang peluang Allah kurniakan kepada kita orang-orang yang beriman, khususnya untuk mentazkiyah jiwa, mentazkiyah hati, mentazkiyah qalbu dengan amalan-amalan. Amalan ketaatan, sama ada yang wajib maupun yang disunatkan. Kesimpulannya, amalan ketaatan itulah yang merupakan makanan ruh, makanan jiwa kita, dan insyaAllah akan menghidupkan hati kita. Contohnya kita zikir-zikir al-azkar, zikir-zikir, kita baca zikir-zikir maksurah misalnya, kita baca Al-Quran Karim yang dikira sebesar-besar zikir. Mana sebesar-besar zikir itu ialah tilawatul Quran. Yang paling besar zikir kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah membaca Al-Quran. Dan baca Quran itu bukan sekadar baca saja, tapi baca dengan tadabbur, baca dengan penuh perhatian dan penuh mengambil pengajaran, dan baca dengan tadabbur. Dan seboleh-bolehnya kita memahami makna-maknanya. Sebab itu disuruh baca dengan tadabbur ini, supaya kita dapat memahami makna dan maksudnya. Paling kurang kita lihat terjemahan-terjemahannya untuk kita dapat memahami secara keseluruhan atau secara menyeluruh, walaupun tidak secara detail, tapi secara menyeluruh, secara keseluruhannya dapat kita faham maksud ayat-ayat yang kita baca. Bukan maknanya kita baca Quran itu kita kena nak gelut perhabis dalam bulan Ramadan ni kan. Tengah orang dia nak gelut perhabis dalam bulan Ramadan ni. Dia dari awal dia nak khatam, dia nak apa? Dia nak perhabis bacaan tu, kemudian dia ulang balik 2-3 kali khatam. Lepas tu dia cerita kawan aku kan, 3 kali khatam dah. Jadi maknanya itu bukan cara yang dituntut. Dengan cara dituntut ini kita baca dengan tadabbur dan kita rasa keagungan kalam Allah. Kita kena rasa keagungan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kena rasa kebesaran Allah,
kita berdepan dengan kalam Allah tu, kita rasa kebesaran Allah dan kita rasa khitab ataupun hala tuju cakap itu ditujukan kepada kita. Itu baru insya-Allah kita merasai, kita menjiwai tilawah Al-Quran Karim. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bukan kita nak gelut habis sampai kadang-kadang baca pun kita tak beri konsentrasi, ataupun baca gelut sampai hukum-hukum tajwid pun kita tak ambil kira, hanya menyebabkan kadang-kadang kita tersasul banyak, menyebabkan kita tersasul banyak kalau begitu. Ini mana dalam proses proses tazkiyah ni lah, proses pembersihan jiwa tu lah. Sebab itu melalui ibadah dalam bulan Ramadan inilah peluang yang sesuai. Memang Allah bagi ini dalam satu tahun tu, memang ada satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi proses maknanya memberi makanan roh ini sangat penting untuk nasihatkan tubuh badan. Jadi kesimpulannya, ketaatan itu sama ada kita buat yang wajib, dan di samping itu kita buat yang sunat-sunat, itu dipanggil ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan makanan roh, maknanya pengisian roh, dan sebagai makanan yang menyehatkan kalbu kita, menyehatkan jiwa kita. Dan sekiranya dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syarak, maka itu ibarat racun. Ibarat apa? Racun. Racun kepada jiwa kita sekiranya dilakukan ataupun dilaksanakan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syarak, ataupun yang berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan ibarat yang lain, perbuatan-perbuatan yang salah, yang maksiat, yang mungkar, itu semua diibaratkan sebagai racun. Jadi kalau kita bandingkan dengan jasmani kita berbagi makanan yang sihat-sihat, makan telur ayam lah, makan daging ayam lah, makan daging kambing lah, makan apa lagi, macam-macam ni kan, kita nak sebut pun tak tahu ya. Jadi tujuan kita nak bagi sihat tubuh, nak bagi sihat tubuh badan lah. Kita makan sedap-sedap dan kita cuba elakkan daripada racun, elakkan daripada makanan yang beracun, sebab kita nak mengelakkan daripada bahaya. Sebab itu dari segi roh kita pun, mana kita nak kena elak daripada racun-racunnya. Racun-racunnya itu perkara fahsyat, perkara mungkar, perkara maksiat, perkara yang menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, itu diibaratkan sebagai racun kepada kalbu kita, racun kepada jiwa kita. Jadi kita nak kena buang racun-racun itu, dan kita nak kena masukkan makanan roh yang boleh membawa kesihatan pada kalbu kita. Barulah hati kita hidup, barulah hati kita ni apa? Hidup, yang dikatakan al-qalbu al-hayy. Al-qalbu al-hayy maknanya hati yang apa? Yang hidup, ataupun al-qalbu salim, hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, tak silap. Allah kata hari ini, itu hari kiamat, tidak berfaedah lagi harta benda dan dua anak pinak. Maksudnya harta benda tak boleh tolong, anak pinak pun tak boleh tolong, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera, hati yang suci, hati yang bersih. Masyarakat kita kadang-kadang dia tangis apabila jasad, kata orang tu mati jasadnya, dia menangis kan. Kalau orang tu mati, jasadnya dah sudah berpisah daripada rohnya, mana jasad tu sudah mati. Jadi kaum keluarga semuanya menangis. Tapi masyarakat tak tangisi kalau hati manusia itu sudah apa? Sudah mati. Kalau hati manusia dah mati, hati manusia dah tak berkiblat lagi kepada Allah.
hati manusia ini sudah keras, hati manusia ini sudah jadi kufur, hati manusia ini sudah menjadi hati nifaq ataupun ada sifat-sifat munafik dan seumpamanya, maka ini merupakan hati-hati yang menuju kepada kematian. Artinya dikatakan hati yang dikategorikan sebagai hati yang mati. Manusia banyak tak tangisi hati yang mati, tapi manusia banyak tangisi jasad yang mati. Yang inilah yang walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah pilih kita berada di atas jalan iman, di atas jalan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah hanya tambah lagi hidayah ini, lebih lagi melalui bulan Ramadan Mubarak kita ada peluang semaksimal yang boleh. Kita baca Quran dengan tadabbur yang kita sebutkan tadi, dan kita zikir Allah, dan kita istighfar, memohon keampunan, kita berselawat ke atas Rasulullah SAW, dan kita berjaga malam itu dengan ibadah yang disunatkan itu yang sama-sama kita maklumlah, salat tarawih, salat witir, dan tadarus Al-Quran, itu semua masuklah. Bahkan kita bersahur itu masuk dalam arti kata taat kita kepada Allah. Kadang-kadang orang anggap enteng kan. Dia kata tak apa, aku tahan ni. Aku tahan tak bangun sahur pun tak apa. Dia makan pukul 12. Pukul 12 tu bukan sahur. Itu sahur ke apa? Itu sahur kan. Makan-makan tidur. Lepas makan apa? Tidur. Dia tak jadi siapa, dia jadi apa? Siapa tu? Dia jadi penyakit kan? Dia jadi apa? Dia tak jadi siapa, dia jadi apa? Dia jadi penyakit. Ya? Itu yang membimbangkan. Tapi yang sahur ni, walaupun kita bangun minum air saja pun sudah apa? Sudah dikira sahur. Tapi sahur ni barakah. Tapi sahur ni barakah. Nabi kata dalam sahur itu ada apa? Keberkatan. Walaupun kita bangun makan buah tamar 3 biji lah, kita minum susu segelas lah. Kalau susu banyak kan, susu fresh milk ada, susu high milk ada lah. Macam-macam susu kan. Ya, kalau nak pergi sekolah tu dia minum radik ke, supaya tak ngantuk kan. Jadi mana itulah yang dikatakan apa-apa, kita mengambil perhatian ini bukan dari segi jasmani kita saja, tetapi dari segi rohi, peluang yang Allah bagi dalam bulan Ramadan Mubarak. Jadi sahur itu salah satu di antara perkara kita merupakan kita taat kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang disunatkan, walaupun perkara itu perkara yang disunatkan, tapi tidak boleh kita pandang enteng, sebab dia ada barakah, ada barakahnya. Walaupun sikit kita makan, tapi barakahnya ada, insyaAllah kita dapat bertahan kesabaran kita sampai kita berbuka pada waktu petang. Kita kata saja pada hari ini sebagai tazkir, sebagai pengulang kaji apa-apa yang telah kita ambil sebelum ini. Hanya kita nak hayati dalam bulan ini sebagai orang yang beribadah, bukan puasa tradisi. Kita tak mau jadikan bulan puasa ini sebagai bulan tradisi setiap tahun. Orang-orang Melayu yang beragama Islam di Malaysia ini, dia menyambut apa? Bulan Ramadan Mubarak. Lepas tu raya. Lepas tu ada yang puasa 6, ada yang tak puasa 6, itu pulang. Tapi seelok-eloknya lepas raya tu kita sambung lagi dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan jiwa kita ini sentiasa bersih, jiwa kita sentiasa suci,
dan terhakis sifat-sifat yang dicela. Sifat-sifat madmumah itu terhakis, dan insya-Allah akan mengambil tempatnya ya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Umar atas tazkir itu tadi, yang mana pentingnya hati untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan taklif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terdapat kebahagiaan, kekuatan, kemenangan semuanya lahir daripada hati. Dan hati ini perlu kita bersih, perlu disucikan dan melaksanakan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang seterusnya, semalam ada dua pengumuman. Pertama sekali, mesyuarat guru PBS tingkatan 1, dan tak pasti surat dah sampai ke belum. Boleh hari Senin, hari Selasa 2.30 petang sehingga pukul 3.30. Jadi sekejap kan. Yang ke 2.30 petang hingga pukul 3.30 hari Selasa depan di bilik peperiksaan. Buat agak tak apa saya guna bilik sebab bilik mesyuarat tak booking. Tak booking kan. Dan yang keduanya, nak dimaklumkan Ustaz Ahmad yang cerita Ustaz Ahmad wakaf beberapa hari ini sebab dia tak bersihat. Dan dimaklumkan kemarin dia tumbang seorang. Dia nanti dia dan dimaklumkan Ustaz Asri pergi ziarah kemarin, dan hajat dia nak cerita sikit tak jawab di sini. Ustaz Asri pergi ziarah dia kemarin, dan hari ni pun dia tak main. Sebab sebelum ni untuk makluman, mungkin ada yang tak tahu, sebenarnya Ustaz Ahmad dia kena tumbang, dia kena cermin 3, kemudian cek 8 nyambung. Ada power kat dia, mungkin ada yang tak tahu. Jadi itu dokumen yang lain sama ni orang yang guru yang lain kalau dapat timbulkan. Ya, kemudian yang ketiga kaitan dengan Pulau Duha. Pulau Duha hari Ahad diteruskan. Kalau nak atas permintaan ramai, maka akan diteruskan juga. Yang seterusnya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pensi dan Ustaz saja nak bagi ulang momen, minta guru ambil seorang sikit ke seorang banyak ke, bagi pada jiran, post pada adik-adik jauh dan dekat. Proses infak Ramadan Syawal. Alhamdulillah, saya ingin tak mahu tentang cuti, tentang cuti. Ini benar-benar minta utama saya untuk cerita lagi sikit tentang budak-budak yang nak balik cuti kita. Cuti Malaysia. Cuti nak balik sebab kita bertembung dengan sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Muslim Majlis, Hadir Ketua unit, Saudara guru sekalian. Jadi kaitan cuti itu seperti yang maklum dalam jadual malam, jadual balik. Maknanya para pelajar akan mula balik 15 hari bulan, hari Rabu selepas solat Zuhur, sehingga 26 hari bulan 8 hari Ahad. Jadi 26 15 hingga 26 hari bulan. Jadi sebab dia bertemu lah, kita balik di awal daripada sekolah-sekolah lain, cuti lebih awal daripada sekolah di Perlis lah, memandangkan keadaan tiket lah. Jadi kalau nak ikut tu 13 hari bulan dah habis lah tiket kereta api, tak ada lah. Jadi alhamdulillah yang pelajar kita ni kita dah set bah rombongan lah untuk balik ke selatan, ke wilayah tengah